And kita tengok, kita ucapkan tahniah kepada Aini. Ada lagi? Ada lagi. Dah, saya dah stop lah dulu So masa dah end. Okay, ini adalah pemenang bagi kuis kita untuk memori. So, ini soalan nombor 1 awal-awal lagi dah salah. Okay, where there any error in the quiz? No. Tak ada error. Okay, lihat sini majority macam salah dekat soalan nombor 9. Kita akan lihat soalan nombor 9 tapi kita akan pergi satu persatu. Kita lihat majority berada di mana. Soalan 9 ramai salah. Soalan 9. Okey, kelas boleh dengar tak suara saya? Boleh onkan apa? Onkan kamera. Nak tengok. Okey. So di sini okay, you all boleh dengar saya kan ni? Boleh. Alright, so ramai yang salah dekat sini ni. Dekat soalan nombor 9. Saya pun tak tahu soalan apa nombor 9 ni. Tapi kita akan lihat satu persatu lah. Okay, ready untuk kita review? Awak boleh nampak tak soalan saya? Boleh. Okay. Okay, for the question number 1, multiple choice, what does the acronym for the RAM stand? RAM stand ni adalah Random Access Memory lah maksud dia. Dah ada kan? Mana Random Access Memory? Random Access Memory. Ni ada ni, yang ni. Okay. Ramai juga yang betul. Ada juga yang salah, read access memory. Ni saya tak ajar. Okay, seterusnya. What does the acronym ROM stand for? Read only memory. Tapi ada juga player yang salah jawab. Mana ada optik? Tak ada optik. Dia ada read only memory. Dia baca saja apa yang ada dalam memori tu. Ingat tu. Okay. Where is ROM usually found inside the computer? Dekat mana yang selalu jumpa ROM ni? Dekat motherboard lah. Siapa pula jawab inside CPU? All part of the hardware. Hard disk drive. Mana ada? Tak ada, tipu je. Ni semua dekat motherboard. Tak kisahlah motherboard tu dekat mana beradanya. Dekat handphone punya motherboard ke? Dekat printer punya motherboard ke? Macam tu. Dekat CD drive ni tak ada. Yang kita belajar dekat sini je, on the motherboard. Alright. So yang seterusnya, tengok dulu label dia baca apa ni? Warning, extremely volatile. In term of the computer memory, what is mean by the terms volatile? Volatile ni meruap, zup, dia hilang, zup. So kalau kita baca di sini, lihat dia punya maksud dia. It's a retain. Retain maknanya mengekalkan. So salah lah sebab dia volatile. Volatile ni dia meruap, terus hilang. It retain, it is a content when the power is cut. So dia hilang. Retain. Sudah. Retain ni apa ni? Hello? Korang ada ke tak ada ni? Senyap je semua. Ada, sir. Orang yang sama je. Okay, retain ni maksud dia mengekalkan mengkekangkan. Mengekalkan maknanya salah lah kan. Volatile ni maksud dia meruap, hilang. It lost, it is a content when a power is cut. Kena potong je kuasa dia, dia akan cutkan power dia. Dia akan hilang dia punya memori. So it's not stable and should not be used. Tak ada, saya tak ada cerita pun stable ke tak stable, betul tak? So memang tak ada player yang jawab pun, so tak perlu kita detailkan. Okay, which statement best for describe ROM? Yang mana yang boleh kita subscribe yang tepat sekali?
A memory chip that contain a small amount of non-volatile memory. Non-volatile memory. Tadi volatile, dia volatile meruap. Non-volatile, dia tidak meruap. So, dia kekal. Dianya kekal. So, samalah dengan ROM punya fungsi kan. Read-only memory. So, memory dia kekal. So, memang kekal lah. Contain a small amount of non-volatile. Non-volatile. Okay, right? A memory store contain a large amount. Dia tak ada large, dia hanya sikit je memori yang disimpan. Dia tak sama macam RAM besar, dia kecil je. Register with the CPU responder for restoring memory. Saya lupa nak beritahu, ada lagi perbezaan yang jelas yang kita boleh buat comparison antara RAM dengan ROM. You all nak tahu tak? Nak. Dia berkaitan dengan berkaitan tentang storage size. Storage size. ROM storage dia kecil. RAM size storage dia besar. 8GB, 16GB, 32GB dia besar. ROM kecil je. Tak sampai 1 meg je. Maksudnya kecil je. Dan satu lagi upgradable. Ini perbezaan yang kita boleh buat. Upgradable ni itu boleh kita menaik taraf. ROM tak boleh naik taraf sebab dia permanent berada di motherboard tersebut. So tak boleh dinaik taraf. Faham tak? Faham. Dan RAM kita boleh tukar. Boleh tukar dia punya card dia tu, slot card dia kita boleh tukar. Katakan 2 meg, kita boleh naikkan 4 meg. Kalau 4 meg tak puas hati lagi, ambillah 8 meg. Okay, tak puas hati lagi, ambillah 16 meg. So dia boleh di-upgrade. So yang ROM tak boleh sebab dia dah disolder kekal dekat. Awak nampak kan ni? Okay, bukan senang nak cabut ni, kena buang semua kaki ni, tak boleh. So kita tak katakan dia sebagai boleh cabut. Dia tak boleh cabut lah, berada di situ. So perbezaan satu lagi, upgradable. Keboleh naik taraf. Faham Tu dah dua perbezaan yang saya share di sini. Satu dari segi capacity size, satu lagi dari segi upgradable. Ingat tu, sila catat. Takut lupa kan. Okay, what is usually hid in the contents of RAM? Apakah benda yang ada dalam RAM ni sebenarnya? Dalam RAM dalam RAM, bukan dalam ROM. ROM tu memanglah BIOS and boot sequence tu memang ada situ. Operating system and currently program. Okay, hold dulu. Kita akan bincangkan software program store within the computer. Fikir dulu kejap. Recently execute instruction in case they are need again. What is usually hid in the, apakah benda yang biasa ada dekat RAM? Operating system, kalau kita run operating system, dia berada daripada hard disk, so dia akan copy masuk dalam RAM tu kejap. Dan currently program and currently running program, ya betul. Software program store within the computer. Store ni dalam hard disk, dalam SSD, dalam storage. So dia tidak berada dalam RAM. RAM ni masa running. Ni, ayat ni penting ni, running. Running ni semasa dia tengah hidup, tengah dia beroperasi. Semasa lain tak ada. Recently execute instruction in case tak ada in case, memang selalu dia akan guna. So yang jawapan betulnya adalah yang ni, operating system and currently program. So saya nak tegaskan di sini sekali lagi, operating system ni kita store, kita simpan dalam storage unit. Storage unit tu mungkin dalam bentuk hard disk ataupun SSD. So benda ni bila kita run sahaja dia punya program, so dia akan automatic running, background program running. So siapa yang akan simpan memori tu? So RAM lah yang akan simpan. So sebenarnya dia tidak ada dalam RAM. Dia tak ada. RAM ni seperti yang saya cerita sebelum ni, baku dia kosong. So bila kita on komputer, barulah baku dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab running program. So program yang tengah running dia perlu diingat. Alright. Ada soalan boleh terus tanya. Kotak nanti saya throw je. What is stored in a read-only memory? Apa benda yang ada dalam ROM? Recently open program, tak. Dia tak simpan. Saya dah beritahu tadi. Dia tak simpan. Awak ingat dia punya ciri-ciri untuk ROM sebab dia
non-volatile, dia tak boleh ditulis, tak boleh diedit. So bagaimana dia boleh simpan benda-benda baru, program-program baru? So recently open maksudnya yang baru je dibuka. So dia tak boleh simpan. So tak adalah program yang baru dibuka. So salah. Operating system and currently confirm salah. Operating system tak disimpan di situ. Okay, and okay, tak apalah, kita tak tahu ni tak apa. Kita lihat pada satu lagi. And currently running program. No. Dia hanya digunakan pada masa awal je. Iaitu pada masa untuk switch on the computer. Ramai yang jawab ni, 7. Maknanya ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Kalau awak lihat ROM dengan currently running, memang bukan ROM punya kerja. Okay, ROM ni kerja dia pada awalnya untuk starting the computer. Itu je. So BIOS ni basic input output system and a boot sequence the computer initials startup process. So dia macam tu lah dia punya apa? Dia punya fungsi dia. Okay, dia punya fungsi dia untuk boot, untuk booting process. Okay. So satu lagi CPU registry. CPU registry tak. Registry CPU berada dalam CPU tu sendiri. Dia bukan berada pada ROM. Okay, next. Which of the following is not, nampak tak, not the characteristic of RAM? So anda tahu dah semua tadi, saya dah terangkan dah karakteristik of RAM ni apa. Dia boleh di read dengan write, yes betul. Tapi dia nak yang not, makna tidak, yang tidak. RAM hold data and instruction on which are currently working, yes betul. Tapi dia nak tidak, so salah. RAM is non-volatile. Yang ni betul. Yang ni betul, yang dia salah. Yang ni confuse sikit. Yang ni betul, dia adalah salah. Yang ni salah adalah yang betul, ada pening kepala. So jawapannya adalah betul, yang ni RAM is non-volatile. Okay, non-volatile example. So dia salah. Okay, dia sebenarnya adalah volatile. The amount of RAM in computer affect the number of program. Yes betul. Kalau lagi banyak RAM, lagi banyaklah program running yang dia boleh store. Kalau sikit je RAM, so sikit je lah program yang running yang boleh store. Okay, so jawapan dia yang ni. Okay, yang seterusnya. Ada soalan ni. Yang salah-salah ni tak nak tanya pula. Mandai semua ni. Halo? Yes, sir. Kenapa tak tanya? Sedangkan anda salah. Betul. Yang betul, yang salah tu. Okay, which memory is volatile? Sini semua pandai. So saya tak bincang, ada 7 orang jawab semua dah betul. Okay, yang seterusnya. On which memory device is data pre-recorded? Pre-recorded ni maksudnya dia dah ada dah dalam tu. Pre-recorded. Maknanya semasa kilang buat tu dia dah dimasukkan pre-recorded. Dia dah ada dah data di dalam memori dia. Okay, ROM lah. Ada juga jawab hadis dengan RAM. Tak ingat ni baku yang saya cerita semalam, baku kosong kan, bila kita switch off dia akan kosong balik. Tak adalah pre-recorded. Buka-buka tu terus ada memori. So buka-buka terus ada memori adalah yang ni lah ROM. Hard disk ni confirm lah salah. Siapa nak beli hard disk 1 tera. Buka-buka tengok dah ada dah pre-recorded yang dah diguna. Orang tak nak beli sebab tak dapat solid 1 tera. Sebenarnya tak ada yang di pre-recorded dalam hard disk dan juga RAM. Kosong So kita nak kosong. Sebab apa dia kosong? Dia nak digunakan semasa running program. So ROM ni memang kita ada pre-recorded atau cara instruction di dalam ROM tu sebab dia nak buat proses booting sequence. Okay, ROM versus RAM. All the content are lost when the power is turned off. RAM ke ROM? Yang power loss. RAM kan? Ada juga yang salah jawab, 2 orang ni.
nak kenal ni siapa orang ni mau salah juga ni. Ini salah juga ni, kenapa orang ni? Kenapa orang tersalah tekan ke apa? Semestilah RAM kan. The purpose of ROM is, tengok ni. Dia cakap ROM tapi dia tunjuk RAM. Nampak soalan nak menipu kita. Awak nampak tak tu? Ini RAM ni. Tapi dia tanya purpose of ROM. So purpose dia provide backup storage, salah. Buat apa dia nak backup? Dia tak backup. Anda tak faham dari awal lagi fungsi ROM ni. Okay, add as a fast type of memory for CPU. No. Memori CPU adalah RAM. Saya pernah lukis sebelum ni. Ada ingat tak saya pernah lukis? Ingat tak? Semasa saya pergi office itu hari, kan suara saya tak sedap tu. Saya pernah lukis. Okay, mula-mula input pergi jumpa pada memori. Kemudian memori naik ke atas, jumpa CPU. Dalam CPU ada 3 part. Satu part tu control unit, satu lagi arithmetic unit, satu lagi logic unit. Lepas tu turun balik kepada memori. Memori pergi pada storage. Storage naik balik ke memori. Memori pergi kepada output. Tak ingat? Ingat tak ingat? Ingat. Anis je ingat, orang lain tak ingat ni. Macam mana ni? Najwa je ingat, orang lain tak ingat ni. Ingat sir. Ingat saya pula, alahai. Ingat ROM, ingat ROM. Jangan ingat saya, ingat ROM. Alahai, inilah kelas ramai perempuan. Ingat saya buat apa? Ingat ROM. Okey, seterusnya. ROM versus RAM. Which one is non-volatile? Non-volatile, ingat. Non-volatile ni dia tidak meruap. Tidak meruap, dia kekal. Kalau meruap, volatile. So apa? Non-volatile. ROM lah. Ada juga yang salah jawab ni. Tengok ni. Siapa salah ni? ROM lah kan. Non-volatile. Ingat, letak pahat dalam kepala. Non-volatile ROM. Non-volatile ROM. Awak tengok ni. Non. Ada O depan. Sama. O. Ingat. Non ni ada O. ROM pun ada O. So tu kawan dia. ROM dengan non tu kawan dia. Faham? Kalau volatile, tak ada non-volatile. Volatile adalah RAM. ROM versus RAM lagi. Program and data which are currently in use loaded here. So kalau dia tengah loaded, running program lah maksudnya. Tengah run, tengah guna. Iaitu RAM lah. RAM itu adalah yang store running program. Siapa salah nombor ni? 8 orang. Sila angkat tangan. Saya boleh buka tengok siapa salah. Tapi saya nak tahu kenapa dia salah. Saya nak tahu kenapa tak salah. ingat saya. Oh, tak ingat. Tak ingat tak apa. Jangan confuse. Jangan keliru. Jangan keliru. Ada yang lagi masih lagi keliru? Aidil, Hakim. Okey, tak keliru. Saya tak ingat tadi. Tak ingat tak apa, boleh peringat. Saya peringat ni. Keyword di sini load. Kalau bunyi je load. Ni. Sorry. Ni keyword dia. Currently. Ingat, currently. Benda-benda yang current ni adalah benda semasa. So, dia boleh tu. Alright. Okay, seterusnya. Saya risaulah besok punya. Ada pula ni. Battle lah, kelas kita tak ada naik nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. RAM store the data, instruction and information temporary. Yes, dia cerita betul. RAM, betul It is constantly override with a new data. So ada data baru dia akan override. Ada data baru dia akan override. Faham? So dia akan sentiasa cukup lah. Katakan dia ada 8 meg.
So data baru masuk, dia akan padam yang lama, masuk yang baru, padam yang lama, masuk baru, padam yang lama, masuk baru. So katakan dia tak padam, dia penuh dah, so komputer akan hang. Itulah yang akan berlaku. So ada lagi yang tak faham ni, ada 6 orang salah. So kalau awak lihat di sini override. Kalau ROM tu, awak ingat je sifat dia tak boleh diedit. Tak boleh diedit. So dia tak boleh nak save. Dia tak boleh nak save. RAM boleh save. ROM ni dia hanya ingat sahaja. Ni sekolah rendah belajar dah ni. Takkan tak ingat ni. Sekolah rendah dah belajar dulu. Fonsik. Tingkatan 6. Belajar 5. Tingkatan 4, 3, 1, 2, 3 dah belajar ni. Memory that use secondary storage. So that it seems like entire program is running from RAM. Okay. Yang ni saya tak ajar rasanya. Saya tak tahu pula yang ni apa ni. Memory that use secondary storage. Secondary storage tu macam hard disk lah. So that it see like the entire program is running from ni virtual. Yes. Virtual. Dia panggil virtual memory. Ni nampak. Dia sebenarnya running daripada hard disk. Tetapi sebenarnya RAM yang ambil data daripada hard disk. So sebenarnya dia adalah virtual. Okay, dia adalah virtual. Cache memory bukan. Virtual memory ya. Flash memory pun bukan. Register bukan. Tapi saya nak you all search, cari apakah maksud cache memory, virtual memory, flash memory, register memory. Screenshot dulu, nanti siapa-siapa boleh minta explain dalam grup WhatsApp lah. Siapa jumpa maklumat boleh minta explain. Dah screenshot lah. Okay. Seterusnya, RAM. What's happen when the electricity is turned off? RAM. Hilang lah kan? Hilang lah. Tak payah fikir banyak. Akan hilang. Memori dia akan hilang. The data from the memory is safe. Salah. Bunyi je safe. Salah. The data from the memory is safe. Safe pun salah. The data from the memory is not safe. Yes, not safe tu betul. Not safe. The data from the memory is safe into ROM. ROM, ingat sekali lagi. ROM tak boleh di-save. Tak boleh ditulis balik. Tak boleh. Tak boleh edit lah. Dia tu kekal. Tetap. Tak berganjak. Okay, nak tolak pun tak boleh. Nak tarik pun tak boleh RAM ni. ROM. RAM dia boleh ditulis. Okay. Seterusnya. Can only be programmed once. Sekali je dia boleh programkan. Ingat programmable, random, read only memory. P ni. Flash tak boleh, EPROM tak boleh, EEPROM tak boleh. Awak tak ingat apa ni maksud dia PROM ni. Programmable, read only memory. PROM. PROM ni ada lagi ni zaman sekarang pun. PROM komputer. Okey. Seterusnya, can be programmable, program a limit amount of time and 1 bit at a time can be erased with electricity. Electricity, alamak hai. Saya dah ajar tadi. Tak ingat kan? So kena buat nota kecil-kecil tu. Jalan ke mana-mana, ke bilik air, ke bilik tidur, ke laman, bawa nota kecil boleh tengok. Baca. Okay, banyak kali baca, so you all akan lebih cepat ingat. EEPROM lah, electricity, apa benda semalam hari Isnin tu hari saya ada terang ni. Erasable. Erasable kan? Erasable, electricity, programmable. Apa dah? Ada. Programmable. Kan, ada kan? So ingat tak korang ni? Exit. Okay. Okay saya buka nota tengok sekejap. Mana ni? Fine. EEPROM. Tak ada ke? Ada. Ni ha.
Ni Ni, ingat ni. Okey. EEPROM. Electrical Erasable Programmable. Kalau PROM programmable. Boleh diprogramkan. EPROM Erasable Programmable. EEPROM ini dia boleh ni secara electrically erasable programmable. Susah nak sebut ni. Okay. So saya dah tunjuk itu. Okay, seterusnya. Can be programmed a limit amount of time and be erased with ultraviolet EEPROM. Kalau ultraviolet EEPROM. Yang EEPROM guna elektrik kan? Electricity, EEPROM. Ingat tu? Alamak, saya tak tahulah korang boleh ingat tak ni. EEPROM elektrik. EEPROM adalah guna ultraviolet light. Ini semua kena ingat ni, tak ada benda faham pun kena ingat lah, basic untuk belajar ni kena ingat dulu. Which of us this statement are correct for DRAM? DRAM pula, apa benda DRAM ni? Mana DRAM? Aduh, hai. DRAM. Dah belajar itu hari ni. Ni DRAM, Dynamic RAM. Chip must be re-energized constantly, secara tetap. So, yang mana? Which of this statement are correct? So, DRAM is a memory chip that depend upon and apply voltage. Yes, kalau ada voltage, to keep the store data. So RAM ni sebenarnya RAM dia bersifat semuanya sama je. DRAM ke apa lagi? SRAM ke MRAM ke bersifat sama. Tapi yang specialnya yang magnetoristic RAM ni, kalau you all turn off pun, dia punya memori masih ada. Store data using magnetic charge instead of electric. Tak silap saya ini yang paling mahal, dan bila kita off elektrik pun dia ada. Tapi itu tak ada masuk sinilah. Expensive dan DRAM. Okay, satu lagi. So DRAM stand for dynamic. Okay, betul. DRAM is fast as CPU. Bukan. CPU tu processor. DRAM ni adalah memori. Bukan benda yang sama. Lain. DRAM is the most expensive from the RAM. DRAM lebih mahal daripada RAM. Mana ada, salah cerita dia ni. Cerita dia RAM, bawah RAM ni ada 3 type lagi. DRAM, SDRAM, SRAM dengan MRAM. Kan? Nampak tak soalan ni, jawapan ni dia mengelirukan banget lah. Okay, sampai atas darat dia punya goreng. Tak habis masa. Halo? Saya nak tanya, RAM dengan ROM komputer berbeza ke dengan telefon ni? Telefon sama juga. Kalau ROM dia tak boleh nak write. ROM tak boleh nak write. Dekat telefon. Sebab saya ada terbaca kalau komputer ni ada DDR. DDR RAM. Itu yang baru jugalah, DDR RAM. DDR RAM ada betul. Itu jenis-jenis memori dia lah. Okay, DDR ni data double data rate synchronous dynamic random access memory. Okay, dia sama je fungsi dia. Dan dalam telefon ada RAM dan juga ROM. Biasa adalah 4, 6. Okay. Dan kalau ikutkan yang anda boleh store data adalah dalam RAM sahaja. ROM itu adalah dia simpan software dia. Software, katakan anda pakai Android. So
dia simpan Android software tu dalam ROM. Tapi ROM dia kalau dah simpan, dia tak boleh upgrade tau. Katakan ada update. Gitulah. Dan biasanya ROM kecil tak ada masalah. Kita nak RAM besar. Saya tak pastilah handphone punya ROM ni. Saya check jap. Aduh. Handphone. Okey, invalid pula. Invalid tak ada. Sama aja macam yang saya cerita tu. Aduh, sakitnya. Masa habis. Okey, ini yang saya dapat lah. Cari. Saya pun cari kat internet juga. Okay, more understanding. So kita tengok ini. Soalan awak tanya ni dalam Google dah ada tanya. What is RAM and ROM in smartphone? So sebelum awak tanya saya, baik awak search dulu. Macam ni je cara dia. Smartphone memory constant both. Dia ada dua, RAM dengan ROM. And they almost function in the same way as they do on computer laptop. Okay. Cara yang sama. That's why ROM in smartphone is indicated as internal storage. Oh, okay. The Android ROM is also known as NVROM, non-volatile read-only memory. ROM dia. Non-volatile ni boleh hilang ke tak boleh hilang memori? Non-volatile. Tak. Dia tak hilang kan? Kalau volatile baru hilang. So non-volatile. So maksudnya ROM ni pun dalam handphone fungsi yang sama je. Sama je dalam PC. Okay, dia juga tak boleh update, ditulis, tak boleh. Apa yang dia simpan? Dia simpan software asas dia. Macam Android, OS mobile OS. So kita lihat lagi. Cukuplah kot yang tu je. Kita discuss sampai situ je. Okay, apa lagi yang kita nak discuss berkenaan dengan lihat dekat WhatsApp. Ada lihat tak dekat WhatsApp? Saya ada hantar satu keping gambar. Ada tak lihat? Keping gambar tu saya hantar sebab saya marking semalam tengok kesilapan yang sepatutnya tak dilakukan lah. So dekat sini pun saya ada update. Ni mistake need to avoid. Okay, kesalahan yang tak boleh nak besar. Sorry. Kesalahan yang anda perlu elakkan . Okay, nampak tak? Yang ni pemeriksa sangat strict. Apabila you tak letakkan slot. Okay, CPU chip. CPU chip dengan CPU slot lain. Okay, RAM slot yang ni betul. Mouse and keyboard ni, tidur dululah saya. Macam mana nak jawab? Macam mana ni? Mouse and keyboard ni. Ilmu datang dari mana ni? Wahyu mana datang ni? So, yang ni sangat tak boleh diterima lah. Sedangkan kita hari-hari bercerita tentang komponen dalam motherboard. Mouse, keyboard ni kita tak masuk lagi pun. Okey, lihat satu lagi. Pun kesilapan yang sama, dia tulis CPU. So, hilanglah markah. Dapat 2 je. Patut 3. Okay. Memory slot betul. Adapter card slot betul. CPU je. Agaknya dia terlupa letak slot kot. Terus hilang markah dia. Ini satu lagi. Macam mana ni? Mana dapat pula ni? Okay. CPU slot. Betul dah. Kena letaklah koma. Jangan malas letak koma. USB.
Memory slot. Ni apa benda ni USB ya? Sejenuh mikir apa benda ni USB memory slot ni? Ataupun USB, satu lagi memory slot. Agaknya macam tu kot. Kita nak bantu dia, kita bagilah memory slot tu sebagai satu markah.